Assalamualaikum semua. Hari ini bertemu kita kembali bagi subjek Matematik tahun 3. Semua ada buku ni? Inilah buku Matematik tahun 3 yang akan kita guna untuk pembelajaran hari ini. Topik hari ini ialah nombor hingga 10,000. Jom kita buka sama-sama muka surat 2 dalam buku teks. Gambar menunjukkan pelajar sedang memegang nombor masing-masing. Jom Ustazah ajar cara menyebut nombor. Pelajar pertama memegang nombor 3, 5, 8, 9. Macam mana kita nak sebut nombor ni? Mula-mula kita buat rumah dahulu. Ada rumah sar, rumah puluh, rumah ratus dan juga rumah ribu. Kemudian kita masukkan nombor tadi ke dalam rumahnya. 3 di rumah ribu, 5 di rumah ratus, 8 di rumah puluh dan 9 di rumah sar. Jadi, jom kita sebut. Sebutnya begini. 3,589. Sar tak perlu sebut. Cukup sekadar 3,589. Mudah kan? Jom kita tengok pelajar kedua pula. Pelajar kedua memegang nombor 1,0,0,0. Macam tadi juga, kita letak rumah untuk nombor tersebut. Ada rumah sar, rumah puluh, rumah ratus dan juga rumah ribu. Kemudian kita masukkan nombor tersebut di dalam rumahnya. 1 di rumah ribu, 0 di rumah ratus, 0 di rumah puluh dan 0 di rumah sar. Cara sebutannya adalah 1,000 sahaja. Bila ada 0, contoh dalam gambar tadi adalah 0 pada rumah ratus, rumah puluh dan rumah sar. Jadi kita tak perlu baca, abaikan je. Cukup sekadar 1,000 ataupun 1,000. Seterusnya, pelajar ketiga pula. Pelajar ketiga memegang nombor 4,2,3,0. Kita buat rumah juga macam tadi. Kemudian kita masukkan nombor tersebut ke dalam rumahnya. 4 di rumah ribu, 2 di rumah ratus, 3 di rumah puluh dan 0 di rumah sar. Kemudian kita sebut 4,230. Di rumah sar adalah 0, jadi tidak perlu sebut. Seterusnya, pelajar terakhir pula memegang nombor 1,0,1,3. Buat rumah juga macam tadi. 1 di rumah ribu, 0 di rumah ratus, 1 di rumah puluh dan 3 di rumah sar. Cara sebut nombor ini ialah 1,000 ataupun 1,013. Bila rumah puluh adalah 1, kita tak sebut 1,3, tapi kita sebut belas. 13, 14. Jadi, untuk baca nombor tadi ialah 1,013. Okey, seterusnya Ustazah akan ajar cara menukar dari perkataan kepada nombor. Murid-murid boleh buka muka surat 2 juga di bahagian bawah. Kita dapat lihat ada 2 pelajar sedang memegang kad. Ada kad berbentuk angka dan juga kad berbentuk perkataan. Jadi, Ustazah akan ambil satu perkataan iaitu 9,104. Jom kita tukarkan perkataan 9,104 kepada nombor. Macam mana tu? Mula-mula, kita buat rumah juga. Ada rumah sar, rumah puluh, rumah ratus dan juga rumah ribu. Kemudian, kita letak nombor tersebut dalam rumahnya. Contoh, 9. 9 di rumah apa? Rumah ribu. Okay, kita letak dekat ribu tu 9. Kemudian 100.
100 tu rumah apa? Se tu satu tau. 100 di rumah ratus. Jadi letak satu kat ratus tu. Rumah ratus letak satu. Kemudian 4. 4 ni rumah apa? Rumah sa. Sebab bila kita kata rumah sa, kita tak sebut sa. 4 sa tak. Jadi kita tahulah nombor 4 ni di bawah rumah sa. Okay, kita letak 4 di bawah rumah sa. Puluh berapa? Puluh sifar. Dia tak bagi tahu pun. Jadi puluh adalah sifar. Kita letaklah sifar. Jadi inilah nombor yang telah ditukar dari perkataan tadi kepada bentuk nombor atau bentuk angka. 9104. Okey, Ustazah bagi perkataan lain pula. Contoh kita ambil kad yang tulis 7031. Kita tukarkan 7031 kepada nombor. Mula-mula buat rumah macam tadi. Kemudian kita masukkan nombor-nombor tersebut di dalam rumahnya. Contoh 7,000. 7 di rumah 1,000. Letak 7. Okey. 30. 30 di rumah puluh lah. Letak 3. 1 di rumah salah 1. Okey, rumah ratus ada tak? Tak ada. Bila tak ada, kita letak apa? Kita letak sifar. Jadi inilah nombor yang telah ditukar tadi dari perkataan kepada nombor. Mudah kan? Okey, kali ni Ustazah pula yang bagi contoh, tapi tak ada dalam buku lah. Ustazah bagi macam mana kita nak tukarkan perkataan 7,639 kepada nombor. Macam tadi juga kita buat rumah. Kita buat rumah dia. Okey, 7,000. 7,000 di rumah 1,000. Jadi kita letak 7 di rumah 1,000. 600 di rumah ratus kita letak 6. 30 di rumah puluh kita letak 3. Dan 9. 9 di rumah salah kita letak 9. Jadi inilah nombor yang telah ditukarkan tadi. 7,639. Mudah kan nak tukar nombor dari perkataan kepada nombor. Sekarang semua murid-murid dapat menukar nombor dengan baik. Seterusnya adalah teroka nombor. Baiklah, Ustazah akan ajar untuk subtopik ini pula. Ustazah nak tanya dululah, semua kenal tak apa benda objek ni? Dia macam bentuk cube gitu kan? Okey, nama objek ni adalah blok asas. Kalau blok yang kecil ni, nilainya adalah 1. Okey, seterusnya, kalau blok yang macam ni, nilainya adalah 10. Seterusnya, kalau blok yang macam ni, nilainya adalah 100. Seterusnya, okey, kalau blok yang macam ni pula, nilainya adalah 1,000. Boleh ya ingat semua? Okey, tak apa. Kita tengok muka surat 5. Kita belajar satu-satu, okey. Kita buka muka surat 5, poin yang nombor 1. Okey, dekat gambar ni kita dapat lihat ada dua kawan kita lah tengah pegang gambar. Yang perempuan dia pegang blok asas 100 yang bernilai 100. Ada banyak. Berapa keping tu? Ada 10 keping. Okey, kalau kawan kita yang lelaki pula, dia pegang satu keping blok asas yang bernilai 1,000. Lepas tu kawan kita tu dia nak apa? Dia kata tunjukkan gambar blok asas yang bernilai 1,000. Okey, jom kita tengok satu-satu. Macam kawan kita yang perempuan ni, dia pegang 10 keping blok asas yang bernilai 100. Kalau 10 keping blok asas bernilai 100, sama ke dengan 1,000? Jawapannya sama. Kita kira 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1,000. Jadi samalah, gambar yang tunjuk betul. Okey. Seterusnya, kawan kita yang lelaki pula, dia pegang satu keping blok asas bernilai 1,000. Kawan kita tadi nak berapa? Dia nak 1,000. Jadi betul ke salah? Betul. Jadi dua-dua memegang blok asas yang betul. Okey, seterusnya kita tengok kepada poin yang kedua. Kalau kita dapat lihat, ada apa benda tu? Ada kotak. Satu kotak Lego. Satu kotak Lego bersamaan atau bernilai 1,000. Ada berapa kotak? Ada 5 kotak. Okey.
Satu ni 1000 lah kan. 1000 tambah 1000 lagi jadi 2000. 2000 tambah 1000 lagi jadi 3000. 3000 tambah 1000 lagi jadi 4000. 4000 tambah 1000 lagi jadi 5000. Jadi 5 kotak Lego yang bernilai 1000 setiap satu bersamaan dengan 5000. Jelas ke? Jelas kan? Okey. Seterusnya kita buka muka surat sebelah ataupun muka surat 6. Kita tengok poin yang nombor 4. Poin nombor 4 kita dapat lihat ada 3 gambar. Dia kata kat situ, gambar manakah yang menunjukkan nilai 6210? Gambar mana? Okey, tak apa. Jom kita tengok satu-satu. Okey. Macam gambar satu tu ataupun gambar pertama, dia kata tadi dia nak 6000. Kita dapat lihat ada gambar apa tu? Ada gambar blok asas yang bernilai 1000. Ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Jadi nilainya adalah 6000. Okey, kita tak 6000 dulu. Seterusnya, ada blok asas apa tu? Ada blok asas yang bernilai 100. Ada berapa? Ada 2. Jadi 200. Okey. Seterusnya ada blok asas apa? Ada blok asas yang bernilai 10. Jadi kalau kita campur semua tu, nilainya berapa? 6210 ke? Ya, nilainya adalah 6210. Sebab kita ada 6 keping blok 1000 jadi 6000, 2 keping blok 200 jadi 200 dan 1 keping blok 10 jadilah 6210. Jadi gambar pertama betul. Kita tik ting. Okey. Seterusnya gambar yang kedua. Gambar kedua tu nilai dia 6210 ke? Ke bukan? Okey, tak apa. Kita tengok satu-satu. Okey, dekat nilai 1000 ada berapa biji? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 biji. Jadi 6000. Okey, betul. Okey, betul. 6000. Dia nak 6000. Okey. Ratus ada berapa? 1, 2. Ada 2. Betul ke? 200. 6200. Okey, betul. 200. Puluh ada berapa biji? Ada 1. Jadi 6210 ke? Ya, betul. 6210. Gambar yang kedua tu betul. Seterusnya adalah gambar yang ketiga. Gambar ketiga menunjukkan abakus. Ustazah ada ajarkan cara guna abakus dalam topik wang sebelum ni. Jadi, kalau kita tengok abakus ni, kita tengok kita Zahra kata dah kan ada rumah-rumahnya. Ada rumah sa, rumah puluh, rumah ratus, rumah ribu. Sekarang dia nak 6000. Kita tengok kat rumah ribu tu, betul ke tu maksudnya 6? 1, 2. Dah, tu maksudnya 2000. Bukan 6000. Jadi kalau kita tengok yang tu pun dah salah, kiranya gambar yang ketiga tu pun maksudnya salah. Yang betul cuma gambar nombor 1 dan gambar nombor 2. Faham ke? Okey, faham. Seterusnya kita buka muka surat 7. Ustazah nak ajar untuk poin nombor 7. Dia kata apa ni? Dia kata, apakah nilai tempat bagi setiap digit dalam nombor 1247? Dia kata dia nak nilai tempat. Nilai tempat. Bila kata nilai tempat ni, dia dalam perkataan lah. Dia ada sa, ada puluh, ada ratus, ada ribu. Ingat, nilai tempat. Dia nak nilai tempat, kena ada benda-benda tu. Okey, tak apa. Kita buatlah box yang macam Tazah ajar tu. Ada sa, ada puluh, ada ratus, ada ribu. Nilai tempat bagi 1 adalah 1000. Nilai tempat bagi 2 adalah ratus. Nilai tempat bagi 4 adalah puluh. Dan nilai tempat bagi 7 adalah sa. Itulah nilai tempat. Okey, seterusnya dia kata apakah nilai digit? Kalau digit ni kita ingat, dia mesti dalam bentuk nombor. Dia bukan perkataan. Nilai tempat dalam bentuk perkataan. Tapi kalau nilai digit dalam bentuk nombor. Okey, kita tengok 1247 tadi kan. Kalau 1000, kita letaklah 1000. 1, ada berapa sifar? Ada 3. 1, 2, 3. 1000. Okey. Kalau 2 pula, 200. 2, letak 2 dulu. Ada berapa sifar? Ada 2. Sifar, 200. Seterusnya kita 4 pula. 4 rumah puluh. Puluh. Kita letak 4 dulu. Berapa sifar? Ada 1 sifar. Jadilah 40. Seterusnya sa apa? 7. Okey, cukup macam tu je lah. Macam tu lah bentuk nilai digit. Susah ke senang? Senang kan? InsyaAllah. Kalau tak faham, boleh tanya Ustazah. Okey. Seterusnya kat bawah tu pula dia kata, mari kita cerakinkan nombor
1247. Cerakinkan tu macam mana? Dia ada dua. Satu, cerakinkan nilai tempat dan cerakinkan nilai digit. Cerakinkan nilai tempat, dia jadi macam tu. 1 jadi 1000, 2 200, 4 40, 7 7 sa. Okey, dia tulis macam tu. Tu dalam bentuk nilai tempat. Boleh? Ingat, nilai tempat kena ada perkataan. Ribu, ratus, puluh, sa. Dia kena ada dalam bentuk perkataan. Okey, nilai digit. Nilai digit sama je lah yang tadi saya ajar tadi. 1000 macam mana? 1000, 200, 40, 7. Mudah kan? InsyaAllah boleh. Itu sahajalah untuk pembelajaran kita hari ini. InsyaAllah sampai jumpa nanti. Jangan lupa subscribe dan like. Assalamualaikum semua. Bye.